now kita masuk kepada relativity of time intervals. Sebelum ni kita dah tengok bahawa kita perlukan adjustment sebab apa yang kita ukur bagi sesuatu yang berlaku pada reference frames yang bergerak tak sama. Time interval yang kita ukur, katalah awak pergi naik satu spacecraft dan spacecraft tu bergerak, so awak ukur sesuatu event, awak ukur satu event dari satu event ke event yang lain. Awak ukur, katalah awak ukur 1 minit, dan saya tengok event yang berlaku dekat awak, kat frame awak, bukan lagi 1 minit. So adakah dia lebih 1 minit ataupun kurang daripada 1 minit? Itu ialah apa yang kita nak belajar pada topik ini, iaitu berlakunya perubahan pengukuran masa bagi dua reference frames yang sedang bergerak, relatif kepada satu sama lain. Okey, so kita pergi kepada si Mavis ni lagi, si awet tadi tu. Awet tu dalam, okey, so katalah kita ada sumber cahaya daripada bawah dalam framework dia tu. Framework tu S prime, framework dia S prime, dan dia berada dalam kerangka initial frame ni. Maknanya dia pegun, dia duduk diam je dalam reference frame dia, initial frame dia. Okey, lepas tu sumber cahaya ini, bila dia ni pegang jam kan, kata dia pegang jam. Okey, so bila dia pegang, dia on, pop, cahaya akan naik atas. Lepas tu pantul balik, dan bila patah balik ke source, bila source tu detect balik, dia pun pop. Okey, jadi dia mengukur time interval delta t 0, T0 ke T0, T0 lah. So sebab ini dia ukur pada kedudukan dia, pada masa dia. Dia mengukur, si Mavis ni dia mengukur cahaya daripada O prime kembali kepada so ada dua event lah. Event pertama ialah event di mana cahaya itu keluar. Lepas tu event kedua ialah bila cahaya itu kembali kepada A0. So pop. So that is the time interval delta T0 dalam framework S prime. Okay, so sekarang ni kita masuk framework si Stanley ni sebagai seseorang yang sedang memerhatikan pantulan itu berlaku di dalam moving frame tu, frame yang sedang bergerak itu. Okay, frame ini sedang bergerak, tetapi si Mavis ni nampak tak gerak pun, dia nampak up and down kan, dia nampak up and down. Tapi si Stanley ni nampak boleh bayang pergerakan, dia sedang bergerak. So cahaya tu kalau dia ialah semacam bola, so dia nampak seperti bola itu bergerak dalam bentuk segitiga. Mavis nampak bola naik, pantul balik. Tapi oleh sebab dia Mavis bergerak dalam train, si Stanley ni berada di framework yang frame yang lain, frame yang tidak bergerak di luar. Sebagai pemerhati, observer, dia nampak bahawa cahaya tu bentuk dia peng. So macam bola dia punya trajectory dia up and down. Okey, tapi masih lagi kita fixkan kepala otak kita ni, laju cahaya mesti sama. Untuk si Mavis ukur laju cahaya tu C. Stanley tu pun ukur laju cahaya tu C. Kena postulate kedua tu mesti dipatuhi. Okey, so event satu ialah event di mana ada flash naik atas dan jatuh ke O. Event 2 ialah kembali kepada O. Delta T0 ialah time interval between events dalam frame S prime. So apa yang diukur oleh si Mavis. Manakala kita introduce satu lagi, iaitu masa yang diukur oleh Stanley ni, delta T is the time interval between events dalam train tu, sebagai apa yang diukur. So ada dua jam. Jam si delta T0 tu ialah Mavis punya jam. Delta T ialah Stanley punya jam. Jadi dia tengok event yang berlaku dalam yang berlaku pada train tu.
Okey, so kita ada dua perbezaan time interval theta t0 dalam frame S prime tu, dan theta t ialah yang berada di luar, iaitu observer si Stanley ni. Okey, so kedua-duanya mengukur jarak yang sama, iaitu D. So D ni jarak yang sama. So dua-dua nampak jarak dia sama je lah, sebab memang dua-dua dapat tadi. Cumanya nanti kita akan tengok ada perubahan dari segi paksi X, sebab dia bergerak pada paksi X. Okey, so kita teruskan untuk oleh sebab Mavis ni dia kata memanglah dia nampak laju cahaya tu ialah C kan. C bersamaan dengan 2D divide by time. The time. Okey, ni logik lah kan. Memang logik lah sebab dia, so masa laju cahaya ialah jarak bagi masa kan. Jarak ialah 2D, up down 2D divide by the time interval ialah delta T0. So okey, tak ada masalah. Jadi apa yang diukur ialah this is delta T0, which sama dengan 2D over C. Okey, so later kita akan kita akan panggil nama delta T0 ni sebagai proper time ya. Proper time. Okey, masa yang diukur pada frame yang at rest. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, lepas tu kan si Stanley ni dia nampak cahaya tu bergerak naik atas dengan jarak L dan patah balik ke sini pada jarak L. Okey, so dan dia benda ni sedang bergerak lah. Train ni sedang bergerak. Jadi dia nampak trajektori light tu macam ni, up and down. So macam bola tadi lah, bola tu sedang bergerak up and down. Tapi Mavis tu sendiri dia nampak macam ni je. Ni apa yang Mavis nampak. Ini ialah apa yang Stanley nampak. Okey. So kita nak tengok apa hubungan dia. Okey, so jarak di antara sini ke sini, jarak di antara sini ke mana jarak sebelum dia on dan selepas dia terima balik cahaya ni ialah U sama dengan delta T. So U ni apa? U ni ialah pergerakan train tu. So pergerakan frame Mavis berbanding kepada frame Stanley. So S prime S relative to S. So itu yang U. Dan delta T ni ialah masa yang si Stanley tu ukur. Jadi jarak ni ialah bersamaan dengan U sama dengan delta T lah kan. Sebab kita speed kan U sama dengan contohnya M divide by delta T kan. So jarak ni jarak M. Contohnya ni jarak M. So jarak M ni bersamaan dengan U kali dengan delta T. Sama dengan M. So ni jarak dia kan. Okey, so kita tengok hubungan. So ini ialah D. Tengok D. Dia sama jarak di antara ni, jarak D. So D. Okey, so kita boleh buat segitiga lah. Segitiga 4. So kita tengok L. Saya extractkan L. D dengan U kali dengan delta T bagi 2. Kenapa bagi 2? Sebab ini kan delta U18. Delta U18. So kita bagilah kan 2. Ini sebab ni bagi 2 kan. Okey, daripada situ kita daripada trigonometri kita buat L square sama dengan D square campur dengan ini kan square kan dia. Okey, kita nak gunakan ni lagi Okey, jadi sekarang kita nak dapatkan hubungan di antara masa yang si Stanley ni ukur dengan masa yang si Mavis ni ukur. Apakah perkaitan di antara masa jam yang Stanley akan guna ni dengan Mavis guna ni? Apa hubungannya? Siapa yang lagi panjang ataupun pendek? Okey, jadi apa yang kita nak gunakan ialah ini kita gunakan. Ini pun kita akan gunakan. Okey, so kita teruskan kehidupan. Alright, so ini ialah apa yang diukur dalam Mavis punya frame. Mavis. Okay, so ini ialah laju cahaya 2D divide by delta. So ini ialah cahaya yang dia pergi di atas. Kita balik kan. So D. Okay, masa yang dia perlukan. Jadi oleh sebab dia cahaya, so dia bergerak dengan laju cahaya. So laju cahaya C sebenarnya 2D divide by masa yang diukur oleh si Mavis. Delta T not. T0 ni Okay, so kita rearrange balik untuk dapatkan D. Okay, sebab kita nak gunakan. Kemudian so kita akan dapat ni. Hubungan ini. Kemudian kita tengok pada frame S pula, iaitu Stanley. Okay, Stanley nampak cahaya tu gerak gini kan. Okay, so L. So dia nampak cahaya tu bergerak macam tu. Dan mengikut postulate, laju cahaya mestilah sama untuk Mavis.
dan juga sama untuk Stanley. Iaitu C sama dengan 2L. So, ini jarak yang dilalui oleh cahaya tu divide by masa yang diukur oleh Stanley tu. So, apa yang Stanley tu nampak dan apa yang dia ukur. Okay, diukur daripada masa yang diperlukan daripada benda ni keluar dan sampai dia kembali ke cermin asal. So, itu apa yang Stanley nampak, yang ini ialah apa yang Mavis nampak. Okay, so daripada situ kita rearrange balik. Delta T ialah kita naik ke atas, 2T sama dengan 2C kali dengan L. Okay, itu yang tadi kita dapat, kita ambil daripada L yang kita pinjam tadi, L yang ni. L ni, kita masukkan dalam L yang ini. So, kita masukkan D square over the blah blah blah. So, D square ni kita pinjam daripada sebelah. Itu ada kegunaan dia, dari sebelah tu. So, itulah ada yang penyatuan. So, yang menyatukan di antara frame Mavis dengan frame Stanley ni ialah postulat yang kedua, iaitu hal laju cahaya mestilah sama bagi semua orang yang melihatnya dalam apa juga frame yang mereka berada. Itulah hal laju cahaya. Jadi apa yang kita nampak ni, apa yang kita berada ni, semuanya ialah dikawal is governed by the our space time ni. Space time ni dikawal dengan hal laju cahaya. Okey. So, kita masukkan, lepas tu kan, bila dah masuk, kita squarekan kedua-dua belah. Kita punca kuasakan kedua-dua belah, square. So, bila squarekan, kita akan dapat macam ni, gini, and then buka kan. So, ini kita square kan, squarekan dia, okay, punca kuasakan dia. Lepas tu kita buka kurungan, kita cancel, boleh cancel ni kan. Ni cancel lah. Okay, so dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita bawakan benda Allah ni ke sebelah kiri. Okay, supaya kita nampak kat sini ada sepunya factorial. So kita keluarkan dia. Jadi kita akan dapat satu faktor gini. Lepas tu kita bawa ke kanan, dia kita bawa keluar kan. Okay, lepas tu kita punca kuasakan dua kan dia. So kita punca kuasakan dua kan, square root. So square root kita dapat gini. Jadi akhirnya kita dapat the time measured by Stanley is equal to the time measured by Mavis kalikan dengan satu faktor kat sini, gamma. Yang gamma ni adalah 1 minus U square over C square. So awak kena ingat yang ini. Jangan salah. Jadi payah ingat betul-betul. So formula bagi kan, tapi kita dapat tahulah bahawa ini ialah faktor. Okay, so ini ialah delta T sama dengan sigma kali dengan delta T naught. Jadi siapa yang lagi panjang ni masa ni? Kita tengok contoh. Okay, jadi kita akan dapat equation ini, iaitu equation measured by the stationary observer, and then the time measured in the moving observer, in the frame of the moving reference frame. Okay, dan delta T0 ni ialah kita panggil dia sebagai proper time. So proper time ialah event yang berlaku pada point yang sama. Okay, masuk point yang sama kat sini lah. So dia berlaku pada point yang sama. Okay. So jadi itulah event, itulah proper time. Proper time ialah masa yang berlaku pada all event pada kedudukan yang sama. So pada kedudukan ni kan, so kita ukur bermula daripada keluar dan pada dia masuk balik pada space yang sama, the same space. Okay, so kita perhatikan equation ni. What's special about this? Okay, kalau U is much less than C, what happen? Kalau U ni sangat kecil. So, bila kecil, bagikan dengan C square. Kan? Contohlah, kita buat 0.0001 C. Bagikan dengan C square. Okay, so kita akan dapat bahawa dia akan bersamaan dengan 1. Kan? So, bila bersamaan dengan 1, maksudnya delta T sama dengan delta T 0. Okay. So, kalau dua-dua sama tak gerak kan, atau mana kalau si Mavis tu tak bergerak, so master yang Stanley ukur akan sama dengan
masa yang Mavis ukur. Jadi that makes sense lah. Kan, that makes sense. Okay, tapi kalaulah U ni menghampiri halal cahaya. Cahaya no. So U sama dengan 0.9. Contohnya. So 0.9 C squarekan dia. Divide by square. Divide 1. Okay, kita tengoklah ni. Kita sebutkan lah. Okay, dekat situ kita akan dapat nilai yang ada besar jugalah kan. So 1 bahagikan dengan 0.9. Ini menyebabkan apa benda tu? Menyebabkan nilai ini semakin besar ke semakin kecil. Kalau U ni besar, U ni menghampiri, dia semakin kecil lah kan. Semakin kecil. Jadi kalau nilai sesuatu nilai itu bahagi dengan kecil, delta T naught ni bahagi dengan satu nilai yang sangat kecil, maksudnya delta T akan memanjang. So delta T akan naik sekiranya U menghampiri C. Jadi itu yang apa yang digrafkan dekat sini. So kalau speed of the S frame tu, Mavis tu semakin tinggi menghampiri laju cahaya, dia punya faktor ni akan menjadi sangat besar. Jadi sebab tadi kita dah tengok kan delta T sama dengan mu sigma Okay, so tengok nilai ini semakin menghampiri, semakin infinity lah. So kalau semakin besar nilai dia, jadi kita katakan bahawa Stanley akan mengukur masa yang lebih panjang berbanding Mavis. So kalau Mavis tu contohnya kan, kalaulah si Mavis tu bergerak dengan laju 0.75 C dengan laju yang hampir dengan laju cahaya. So kalau apa yang Mavis ukur 2 saat, kalau si so time sama dengan, so kalau dia bergerak dengan 0.75 C, Mavis tu bergerak dengan 0.75 C, si Stanley akan ukur Mavis punya pergerakan si lampu tu sebagai 2 kalikan dengan, contohnya kalau Mavis ukur 1 saat, dia akan ukur 2 saat. Panjang. Okay. Tapi kalau dekat dengan laju cahaya, lagi laju si Mavis tu bergerak, lagi panjang masa yang kita ukur yang berlaku dalam si Mavis tu. Mavis tu macam dia relax je, sebab tadi ini konsep simultaneity tadi yang kita belajar sebelum ni. Pada frame dia tu dia rasa sama je 1 saat tu. Tapi orang lain yang ukur dia tu orang lain yang ukur dia tu nampak dia ni 1 saat dia tu lama sangat betul. Okay, so contohnya macam pap. Okay, saya Mavis, saya buat 1 saat. Okay, Mavis. Okay, saya berada dalam frame S prime. Saya tengok 1 saat je. Tapi apabila saya berada dalam S prime tu, awak berada dalam S, awak akan nampak saya. Lambatnya. Padahal saya dekat dalam, saya sebagai Mavis tu, saya nampak macam ni 1 saat. Tapi awak nampak saya yang sedang bergerak tu sebagai pap. Okay, itulah keajaiban relativity ini. Okey, jadi kita boleh bagikan pergerakan relatif ni kepada 2 bahagian, iaitu non-relativistic, which is kat sini. Kalaulah reference frames tu tak berapa laju, kita bagikan kalau kelajuan dia 0.2 ke bawah, maksudnya ialah non-relativistic, maknanya delta T hampir bersamaan dengan delta T naught. Maknanya kita tak ada beza, kalau kita takkan notice lah that's difference. Kalau saya kat sini dah awak naik bas, awak macam tadi kan. So tak ada beza pun, nampak sama je. So itu sebab kita bergerak dengan relativistic speed yang sangat, kita kata non-relativistic speed, which is sangat-sangat perlahan. Tapi kalau bas awak tu bergerak laju, awak dan saya buat macam ni, 1 minit, 1 saat, awak akan nampak saya semacam pap. Okay, so that is what we call time dilation. Pemanjangan masa, dilasi masa. Maknanya
sebagai observer yang melihat apa yang berlaku dalam frame yang sedang bergerak tu, proper time dalam S prime tu, kita akan nampak dia sebagai memanjang. Okay, so kita tengok contoh time dilation at 0.99 kat sini. High energy subatomic particles coming from space interact with the atoms in the Earth's atmosphere, in some cases producing a stable particles called muons. Muons decays into other particles with a mean lifetime of 2.2 microsecond, which is this as measured in a reference when it is at rest. So maknanya sekarang ini ialah delta T0. So that is a proper time untuk muons tu. So muons tu kalau dia duduk diam, dia duduk diam muons tu, dia punya lifetime untuk dia decay, maknanya daripada dia mula decay hingga dia habis decay tu dah kita katakan 2 event lah berlaku pada muon tu sendiri. Jadi dia punya delta T0 dia ialah 2.2 kali 10 cosine. So 2.2 microsecond is very fast. So dia okay. Dengan kecepatan itu memang mustahil untuk kita boleh ukur lah dengan kemajuan teknologi. Memang mustahil untuk, sukarlah untuk ukur, mustahil lah, sukar untuk ukur dia sebab dia pantas sangat berlaku. Dia hilang muon. Okay, so that's why dia lambat ditemui lah sebab teknologi lama dulu tak boleh nak ukur kehadiran dia sebab dia cepat sangat decay. Dia ada terhasil daripada angkasa lepas masuk bumi, hilang. Sempat sampai bawah sebab cepat sangat microsecond. Okay. So muon ni dia masuk ke atmosfer bumi, lepas tu dia bergerak dengan laju 0.9990. So hampir laju cahaya laju. Okay, relative to Earth. Okay, what will an observer on Earth measure its mean lifetime? Maknanya kita kena pilih S prime ni ialah si muon punya dan kita ni di bumi. So so S prime ni dia punya time reference dia T0 dan kita ialah delta T. So kita mengukur menggunakan jam kita. So jam dia tu mengikut dia tu, dia yang sedang bergerak tu. So katalah awak ni ialah seekor muon. So kalau awak seekor muon, awak ukur diri awak berkecai, decay ialah 2.2. Dan dalam masa yang sama awak bergerak dengan laju cahaya berbanding dengan saya di bumi. Okey, hampir laju 0.09c. Jadi so awak bersepai decay, awak bersepai tu, kalau awak tu 2.2 saat, tapi saya di bawah ni saya akan nampak awak bersepai dengan lebih perlahan. Maknanya time is dilated. So how much is the time SICU on Earth? Ialah kita gunakan equation tadi kan, delta T sama dengan delta T0 bla bla bla. Okay, so kita buat 1 minus 0.990c divide by c square. Ni square kan sebenarnya asalnya kan. Okay, tapi awak boleh potong. Kalau awak potong je, awak jangan lupa square lagi kat sini. Lupa pula nanti kan. Ini ialah kesilapan biasa sebab benda kecil-kecil tu tak nampak kan. Bracket tu memang basah je. Okay. Dan apa yang kita ukur ialah 15.6 microsecond, which is how many times? 7 times longer. 7 times longer than the actual apa yang berlaku. Jadi kita boleh ukur dengan masa yang agak panjang ni, kita boleh ukur dengan teknologi bahawa muon hadir dalam atmosfer kita. Alright, so kita tengok contoh yang lebih praktikal dalam alam semesta ni. Okey, ini ialah satu gambar supernova, iaitu cahaya bintang yang meletus. Okey, bintang yang meletus, kita panggil dia sebagai supernova, dan dia within a distant galaxy, dia sangat jauh. Sangat jauh, berapa bilion halaju cahaya. Bukan tahun cahaya, tahun cahaya sangat jauh. The brightness of a typical supernova decays at a certain rate. But supernova dengan supernovae berbeza dia. Supernovae that are moving away from us at a substantial fraction of the speed of light decays more slowly in accordance with the question. Decays more is moving cloud that runs. Okay, what does it mean? Letupan tu berlaku sangat pantas. Okay, sangat pantas dan dia bergerak jauh. Dan bumi ni actually alam semesta ni dia expanding.
expanding. So dia kata bila dia expand, bila alam semesta expand, maknanya kita punya galaksi antara kita ni sebenarnya antara kita dengan bintang semua bergerak dengan laju hampir laju cahaya. So bumi alam semesta expand, dan ini bermaksud jarak antara bintang-bintang pun semakin jauh. Dan pergerakan itu adalah sangat, kata kat sini, dengan speed of light, hampir speed of light. Oleh sebab dia pergerakan dia laju, jadi apa yang berlaku di angkasa lepas tu kelihatan seperti diperlahankan. So that's maknanya satu juga anugerah ilahi, bahawa kita boleh observe, maknanya astronomer boleh observe satu event yang berlaku yang sangat pantas berlaku tu sebenarnya diperlahankan. Dengan efek time dilation ni, kita dapat memperlahankan benda yang berlaku itu. So that's the wonderful lah of this relativity. Alright. So saya harap awak boleh buat exercise. Cuba, sebab yang paling penting kat sini ialah mengenal pasti which one is the proper time. Once you tahu proper time apa, then awak boleh solve problem time dilation ni. Okay, so take a exercise from the book. Any questions? You can ask me and discuss. Okay, bye.